kita pada minggu ini, topik pertama kita iaitu pembentukan minda pedagang atas talian. Okey. Beza kita dan juga seorang yang bekerja sebagai trader, anda full time pun anda bukan bekerja sebagai trader. Tolonglah, jangan tengok ini sebagai kerja. Kalau anda bekerja, maksudnya anda masuk dalam mana-mana institution dan anda bekerja sebagai trader. Kita beza. Ini adalah satu perniagaan online. Sama ada anda buat perniagaan ini part time bila anda ada masa ataupun full time di mana anda allocatekan certain masa. Jadi anda tak bekerja 24 jam. Ramai yang kata dia full time trader, tapi dia bukan full time trader, dia full time menghadap chart, dia tak trade pun. Dia duduk, dia buat apa entah saya tak tahu. Dan akhirnya sama ada dia FOMO ataupun dia lemau, tahu melemau. Tak tahu nak buat apa, overanalyze, banyak sangat dia tengok dalam market. Jadi ini adalah satu pelaburan yang kita gunakan duit kita dan kita melabur kepada satu perniagaan. Anda kena tengok dia kaedah itu. Jangan tengok ini seperti bekerja. Bekerja ni anda mengharapkan pendapatan bulanan. Bang, saya memang perlukan trading ni untuk pendapatan bulanan. Kalau itu yang anda buat, tolong jangan trade. Ini adalah perniagaan. Seorang berniaga, dia tak dapat berfikir macam orang bekerja. Tiap-tiap bulan dia nak dapat. Tak. Anda kena fikirkan satu timeline yang panjang sikit. Sama ada tahunan, 3 bulan sekali pun paling rendahnya. Jangan fikir pendapatan bulanan daripada trading. Ini bukan pendapatan tetap. Skim A masuk 1,500. 6 jam keluar 24,000. Kalau skim tu tak bagus, anda pun tahu nak fikir trading dan hujung bulan dapat berapa. Sebab itu kalau saya bercakap dengan seorang yang berniaga, dia mudah nak faham apa yang saya ceritakan ni tau. Kalau seorang yang bekerja dan saya ceritakan benda ni, ambil masa nak faham. Sebab nak tukar cara berfikir. Okey, ini adalah satu pelaburan. Anda bukan bekerja sebagai trader. Tolong dapatkan konsep itu first. Kalau anda bekerja sebagai seorang trader, then anda akan lihat sudut yang lain. Apa beza dua ni yang utamanya? Yang pertama daripada sudut duit. Di sini anda trade duit anda sendiri. Di sini kebanyakan masa anda trade duit institution, bukan modal anda. So faktor emosi, bukan kata kat sini tak ada emosi. Tetap ada emosi, tetapi dia tak sama emosi dia dengan duit kita dan duit orang. Okey. Thank you guys. Jumpa lagi. Okey. Jadi pedagang institusi dan pedagang runcit, beza dia adalah pertama duit. Yang kedua masa. Time. Sebab time kat sini adalah time orang. Time kat sini, time anda. Okey? Jadi bezakan dua ni, tak sama. Tak sama. Masalah dengan time orang tak ada masalah. Sebabnya anda akan kena buat yang sama. Anda ada satu rutin. Anda sedang mengikut satu plan. Yang sama sahaja. Masalahnya nak lakukan yang sama bila dia time anda. Bila orang ambil time kita, kita tak suka. Tapi bila kita ambil time kita, tak apa. Apa kepelik ya? Sebab itu, dia tak dapat. Maksud saya macam ni, anda memang tak ada time untuk trade. Ni saya suka nak sentuh. Dan ramai orang cadangkan, cuba scalping. Hello. Scalping tu memerlukan perancangan dan analisa yang teliti. Dan memerlukan lebih banyak masa daripada swing trade. Sebab anda bukan hanya berfikir entry. Anda kena berfikir pasal untuk merancang
pengurusan entry anda. Jadi kalau anda scalp, anda kena duduk depan chart tau. Dan anda kena jaga chart tu. Itu scalping. Sebab anda trade di time frame yang kecil. Kan? Jadi anda kena ambil banyak masa. Sebab candle tu duk close, seminit sekali, 5 minit sekali, 15 minit sekali, whatever time frame anda gunakan untuk scalping. Jadi, direct saya bagi tahu, kalau anda seorang bekerja, tak ada banyak masa, maksud saya banyak masa kat situ lebih daripada 2 jam satu hari untuk analisa dan trade, jangan scalp. Jangan scalp, anda akan dapati trading ni overwhelming. Akan mengambil banyak masa anda. Tak ada kerja lain aku ni, tengok chart je. Dan mengganggu urusan kehidupan anda. Kalau anda dapati trading, kalau anda memang buat part time, dan anda dapati trading ni mula mengganggu hidup anda, driving pun bawa chart, tengok chart, bukan hanya mengganggu hidup, itu boleh membunuh, mengancam hidup kita, tolong berhenti dulu, anda kena pergi time frame yang lebih besar. Ni nasihat ikhlas saya, janganlah. Tolong, yang kalau anda seorang yang tak ada masa, pergi time frame besar. Jangan dengar orang sebut tak ada masa, pergi time frame kecil. Sebabnya anda akan lebih. Ni cerita direct lah, cerita ikhlas. Itu tak sesuai kepada mereka yang bekerja. Okey, tapi simple je bang, saya tengok-tengok macam ni, enter je. Ya, kalau itu tak ganggu hidup anda, pakai. Tapi realiti dia anda tahu sendiri. Fikirkan apa saya sebut. Sama seperti perniagaan lain. Beza dia fizikal dengan online. Itu je. Itu je. Trading ni adalah satu online business. Masalahnya ramai yang berfikir dia nak jadi macam trader profesional. Kan? 18 skrin. Saya banyak skrin depan saya ni. Banyak tengok. Kat sini terang tangan. Kat bawah ni terang. So, banyak skrin kat depan saya. Tapi tak perlu pun. Kenakan kepada diri anda. Anda cari diri anda. Anda tak, you don't have to be, you can employ something that is very simple dalam trading anda. Buat benda, the thing is, anda, the teknik tak penting sangat pun. Dalam trading, teknik adalah benda berulang. You can employ something that is very, very simple. Duduk depan rumah, okey, tiap-tiap hari, pukul 8 pagi. Sampai 8.15. Okey, kalau aku keluar rumah, okey, aku nampak dalam 15 minit, kereta putih lagi banyak daripada kereta hitam. Of course kat Malaysia kereta putih banyak. Tapi kalau kereta putih lebih banyak kereta hitam, aku akan sell euro US dollar. Kalau kereta putih tak banyak, kereta hitam banyak, aku akan buy euro US dollar. Dan masuk macam ni, keluar macam ni. Itulah satu teknik. Tetapi teknik tak menentukan prestasi trading anda tau. Ramai kata lagi banyak entry ataupun lagi banyak winning percentage, lagi tinggi prestasi sistem. To a certain extent. Tapi at one level, satu sistem yang mempunyai winning percentage yang low, dia boleh mengalahkan performance ataupun return duit sistem yang high winning percentage. Sebab rahsia dalam trading bukannya teknik. Bukan ini. You can use it very, very simple teknik. Sebab rahsia dalam trading adalah benda ni. Iaitu kepada disiplin anda untuk merekodkan trading anda, untuk mengikut satu kaedah pengurusan duit. Masalahnya nak buy, nak sell. Hari-hari orang cerita benda tu. Bagi mereka yang buat prop trading, anda akan mula nampak benda ni tahun kedua, tahun ketiga. Tu je. Tahun kedua, tahun ketiga. Saya tahulah. Tak dapat nak elaborate lebih lanjut. Tapi anda akan mula nampak benda ni. Bukan teknik. Sebab tak ada holy grail. The moment orang limitkan drawdown anda,
dan anda mula cari untuk disiplin nak ikut anda punya pengurusan duit, anda akan dapati the holy grail is not the system. The holy grail is the position sizing model. Sebab tak ada teknik 100%. Get that in your mind. Untuk semua. Okay? So, inilah satu perniagaan di mana dalam apa juga perniagaan, you can have the plan. You can have the plan. Semua orang boleh plan. Semua orang boleh plan nak buat macam ni, kedai buka macam ni, buka nanti location kat sini. Bila ada duit, kita buat macam ni, kita buat macam ni. Kedai colour pink. Manager pakai pink. Yang jaga kedai whatever lah. Plan anda. Itu plan. But untuk nak ikut plan tu, di sinilah tempat dia, iaitu diri anda. Itu adalah faktor penentu sama ada anda dapat execute the plan. Then, knowing bila plan anda tak jadi dan anda tak pergi degil, anda letakkan limitation kepada plan anda. Anda tak dapat cerita orang full semua, full margin, full apa. Tak. Setiap plan ada objektif, and objective will consist of dua. Satu return, satu limitation kepada loss. Dia tak dapat cuma fikir untung. Berniaga kena fikir rugi. Rugi itu termasuk cost, termasuk limit kepada penggunaan equity anda sampai had mana. Itu adalah berniaga. Bukannya kira euro US dollar nak masuk je kerja dia. Tak dapat. Kalau itu adalah trading anda, itu hobi. Itu hobi. Itu Zim. Bila buat nampak kan? Sebab teknik tu cuma disiplin. Anda turun dan naikkan anda punya position size bergantung kepada prestasi sistem. Itu dia. It's nothing to do with the technique. The teknik cuma benda berulang. Sebab itu anda tak akan nampak saya promote teknik. Saya tak 3-7-11 bagus. Kalau market trading dia bagus. Dia hebat. Masa market trading dia hebat. Masa market sideways hancur. Tapi masa market trending, wah. Market trending kan. Waktu tu dia hebat. Waktu tu clear. Waktu sideways, ke mana pun tak tahu. Goal. Ke mana? Tak dapat baca? Tak tahu. Saya pun tak tahu dia ke mana. Kan? Habis-habis lukis triangle. Senang. Okay. So, dalam perniagaan anda, dalam dagangan anda, apa elemen paling penting? Bukan teknik, bukan position sizing model. Kita. Anda ada teknik terhebat, anda ada position sizing model bagus, tapi anda tak center, habis. Sebab yang paling penting, diri anda. Sebab itu, semua orang berpotensi menjadi seorang pedagang yang bagus. Dan tak semua orang boleh berdagang. Tak semua orang. Sebab saya kalau anda tak disiplin, anda seorang lompat sekejap ikut signal ni, sekejap masuk teknik ni, sekejap ikut. Kalau itu adalah cara anda trading, berhenti dulu. Anda sedang menderma. Hari dia baguslah dia. Hari habis lebur semua. Kalau itu perjalanan trading anda, stop dahulu. Buat benda-benda ni. 3 benda yang anda tak payah, bukan cerita teknik. 3 benda yang anda kena buat kepada diri anda. Holy Grail disiplin je. Itu benda paling susah nak buat, Sofi, sebenarnya. Benda yang paling susah dalam trading, nak ikut teknik sendiri. Nak ikut disiplin sendiri. Itu benda paling susah. Bukannya belajar Elliott Wave lah, Wyckoff lah, Gunn lah. Bukan benda tu. Benda tu boleh tengok YouTube. Semua orang Sofi. Saya sendiri sama. Kalau anda tak pernah lalui dia dan masih buat duit, alhamdulillah. But touch wood,
anda tak mengalami, ramai yang dah alami dia. Di mana kita overconfident, kita tekan dengan masuk untung, masuk 2 minggu, 3 minggu. Waktu tu kan panggil burung lang pun burung lang turun dari langit. Hebat tak hebat ni. Waktu tu nampak dekat langit, burung lang, mai sini, dia datang. Tengah hebat kan. Waktu tu orang cakap apa pun tak peduli. Tetapi bila jatuh, tinggi rupanya burung lang tadi tu dia. All of us will go through that. Itu perniagaan. Itu lazim. Jadi kalau anda duk going through that cycle, naik turun, dan anda nak terus, itu memang perniagaan. Naik turun, itu memang perniagaan. Tak ada perniagaan yang macam ni. Tak ada. Kita pun nak kalau ada kan. Kita pun nak kalau ada benda macam tu. Senang hidup. Tetapi itu realiti dia. Dalam apa juga perniagaan. Ada masa naik, ada masa turun. You can look at the plan later on. But sebab most of kita dah ada teknik. Dah ada. Kita semua dah ada. Plan perniagaan tu dah ada. Satu set up. Second set up, draw down 10%. Menung sampai mandi tak basah mikir. Sebab itu, anda tak dapat draw down satu entry lah. Satu entry, I won't go more than 0.25. Kalau sistem bermula, kalau dia punya, kalau modal besar bolehlah sembang macam tu, orang sebut macam tu kan. Dah kalau tak ada duit, jagalah duit. Saya dah ada ke? Kalau tak ada duit, jaga duit. Modal besar bolehlah 0.25 kan. Itu pun 100 lebih untung, 200 lebih untung. Saya direct sebut, tak ada duit, buat cara tak ada duit. Jaga duit. Orang tak ada otak, dia fikir macam tu. Faham tak? Tak ada duit, dia pergi risikokan lebih banyak. Senyum tak ada otak. Kan? Tak ada duit, dia pergi risikokan duit yang sikit yang dia ada. Itu memang tak masuk akal. Tak logik. Itu saya kata tak ada otak. Sebab tak logik. Faham? Ya, itu lazim, Sufi. Gagal nak execute plan trading sendiri. Itu yang sakitnya. Kita ada plan, kita tak ikut, lepas tu kita gagal kan. Dia punya sakit tu lebih daripada kalau anda kena stop loss, ikut plan. So, anda tahu bahawa itu memang sebahagian daripada plan kita. Itu dia. Jadi kalau anda nak perbaiki diri kita, ini dia. Jangan lihat luar dulu. Lihat kita sendiri dulu. Anda tak akan dapat, saya tak dapat jadi anda. Anda tak dapat jadi saya. Yang anda dapat jadi, yang kita ni dapat jadi adalah a better version of kita. A better version of kita. Anda tak dapat bandingkan kita dengan orang lain. Tak dapat. Putus. Apa kau cerita cinta ni weh? Betul Sufi. Tak apa, muda lagi. Okey, 3 benda. Penetapan kepercayaan. Ini asas dia. Sebab ini adalah jendela kita kepada realiti sebenar, dunia sebenar kat luar tu. Masalahnya bila kita jumpa sama trader kan, seorang cakap langit, seorang cakap kayangan, seorang cakap langit petala 7. Hui. Kalau duduk dengan trader, dia punya sembang, kan? Saya pernah duduk dengan seorang ni. Saya tak tahu pun dia trader. Saya tak tahu. Dia pun tak tahu saya trade tau. Kawan lama. Orang KK. Saya tak tahu. Saya tak tahu dia trade. Saya kenal dia few years. Dan saya nampak hidup dia biasa. Dia tak ada masalah duit. Kalau dia financially free lah. Kalau nak keluar duit, dia tak ada fikir. Tak ada nak kira-kira. Dia beli barang. Kalau nak beli, dia beli. Kalau tak nak beli, dia tak nak beli. Kan? Dia nampak dia jaga duit. Tetapi
Dia tak ada berat duit. Faham tak? Dia ada duit. Dan saya tak tahu dia trade. Saya cuma tahu dia trade 3 tahun lepas. 3 tahun lepas. Kawan baik ni. Kawan rapat. Orang KK. Dan kenapa saya sebut nama dia tadi? Sebab dan saya kategorikan dia sebagai seorang yang berjaya dalam trading. Sebab saya tahu memang dia trade dan duit daripada trading tu dia buat restoran, dia buat perniagaan lah. Dia buat perniagaan. Dan dia jadikan duit tu sebagai satu pelaburan daripada hasil trading. Bukan kelas, bukan ni, tak. Dia mengajar tapi dia untuk apa, dan dia chargekan makan minum yang duduk sama dengan dia. Itu charges dia. Kalau dia buat dekat Starbucks, kalau dia buat dekat mana-mana, berapa charge dia orang makan tu, itu fee dia. Makin gemuk Muhammad tu saya tengok sekarang ni. Mau tak? Sebab ramai makan sandwich 5. Lagi-lagi PKP kan. Okay. The thing is, dia tak pernah cakap langit. Tak ada. Tak ada. Kalau duduk dengan saya, duduk cerita susah ada lah. Lepas tu gelak diorang. Kalau duduk dengan saya, dia akan cerita pasal yang mistake kan. Sebab saya tak tahu dia trade. Sampailah 3 tahun lepas, bila saya buat kelas kat KK, dia datang, dia pun tak tahu itu saya. Zul, Z-U-L-L-E, dia panggil saya Zul. Dia tak tahu ada L-E tu. Cumanya dia tak tengok gambar. Bila tengok, dia datang kelas. Dia datang kelas dan tengok, baru tahu, kawan rapat, bertahun-tahun. Macam ni. Selalu kita jumpa, inilah dunia yang cuba diwujudkan oleh ramai orang mengenai realiti dagangan ni. Di mana ia semuanya cerita indah-indah belaka. Let me tell you, it's not. It's not. It's not. It take perseverance. Maksudnya anda kena tabah. Sebabnya tabah dia bukan kepada market. Market sama je. Naik turun, naik turun. Tak kisahlah dia naik banyak ke turun banyak. Dua-dua tempat kita boleh buat duit. Masalahnya, nak disiplin, nak ikut teknik kita. Nak tahu bila kita salah, nak tahu bila kita betul. Jangan tahu entry, jangan tahu arah saja. Itu benda yang payah nak buat. Sebab itu, cermin dia kepada realiti dagangan ni adalah kepercayaan kita. Setkan kepercayaan yang sesuai. Di mana dia melibatkan 3 fasa. Yang pertama, sedar dahulu. Apa kepercayaan yang kita ada sekarang ni? Yang kedua, kita tahu apa kepercayaan standard di kalangan mereka yang berjaya dalam bidang ni. Dan yang ketiga, kita laraskan kepercayaan kita supaya tak jauh daripada standard. Kita akan sentuh lebih banyak benda ni pada sesi esok. Sebab itu saya duk merayu kepada semua, tolonglah buat benda ni. Anda nak berubah, apa langkah pertama? Bukannya teknik. Bang, saya nak belajar 3711. Orang selalu tanya, saya tiap hari dapat mesej tau. Bang, saya nak belajar trading. Kalau saya nak jawab, saya jangan jawab. Saya akan cakap jangan saya akan ataupun dia cakap, bang, saya nak belajar elite wave. Bang, saya nak belajar market dynamic. Itu hampir setiap hari, bukan hampir setiap 6 jam sekali saya akan dapat mesej macam tu. Kat mana-mana social media. Sama dekat Discord kita, ataupun dekat Facebook, dekat Instagram, dekat apa yang satu lagi? Twitter. Saya pun jarang buka Twitter. Setiap hari, setiap 6-8 jam lah, ada satu mesej akan tanya, bang, saya nak belajar elite wave, bang, saya nak belajar market dynamic, bang, macam mana saya nak belajar trading. Yang lebih ni advance sikit, saya nak belajar 3711. Saya pun dahsyat.
Kan? Kalau saya nak jawab semua mesej tu, saya akan hantar benda ni. Saya hantar benda ni. Ni benda pertama. Kimi tanya pasal mentoring program. Tak ada. Yang saya buat tahun lepas, saya tak dapat nak concentrate. Saya tak dapat nak concentrate. Kalau nak tahu dalam tu, saya cuma suruh diorang jaga duit je. Saya suruh diorang jaga duit je. Sebab teknik, saya tak peduli pun teknik diorang. Seriously, teknik kepada anda. Apa yang anda sesuai. Sebab ia tak penting. Yang saya nak anda bina adalah position sizing model. Kalau nak ikut saya dah letakkan. Cuma anda nak modify kepada diri anda. Tu kita sentuh pada minggu ni. Jadi kalau nak tahu, nak belajar betul-betul. Saya nak berubah. Saya nak trade. Macam mana saya nak trade? Apa langkah pertama? Ni. Apa kepercayaan anda kepada trading dan apa yang anda perolehi? Apa kepercayaan anda kepada bisnes dagangan? Apa kepercayaan anda kepada diri anda sebagai pedagang? Contoh, saya percaya saya seorang scalper. Apa yang anda perolehi? Saya boleh masuk market cepat, keluar cepat. Itu contoh dia. Okey, buat ini tiap-tiap minggu. Kalau malas nak buat setiap minggu, bagi saya lah untuk 4 minggu pertama, ini fasa 1 dia. Okay. The first 4 weeks, anda buat dia weekly. Buat dia weekly. Sekali seminggu. Isikan benda ni dalam 20 ke 30 kepercayaan. Tulis dia. Buat brainstorming. Tulis. Tapi yang anda sendirilah. Anda explore diri sendiri. Ini penting. Dia lebih penting daripada 3711. Lebih penting daripada position sizing model lah. Lebih penting daripada SNR. Lebih penting daripada download MT4 even. MT5 even. Nak start satu, ini dia. Orang tanya, macam mana start ni? Ni start tempat start dia. Ataupun nak restart. Ni dia. Nak restart, nak start balik. Start balik, aku nak trade, nak berjaya. Macam mana? Ni, buat ni dulu. Ini yang pertama. Ni yang pertama. Bukan belajar teknik ni bagus ke, teknik ni... Tak. Satu teknik tu performance dia bergantung kepada pergerakan market. Market tu sentiasa sama je. Cumanya kita nak... Dan teknik kita cuma identify benda-benda yang... Satu orang tanya, teknik ni bagus ke? Semua teknik bagus. Asalkan dia lengkap, ada cara masuk, entry, urus, cara keluar, semua lengkap. Yang tak bagus kadang-kadang kita. Yang tak ikut pun teknik kita. Itu je. Bukan teknik salah. Teknik semua bagus. Ada masa dia perform, ada masa tak perform. Bisnes apa yang sentiasa perform je? Ada. Ada. Yang logo kuda tu. Tu perform kot. Kecuali tax naik. Kalau tax naik pun dia naikkan price dia kan. Itu je. Naikkan cukai. Okay. So, untuk fasa pertama, buat dia tiap-tiap minggu. Untuk 4 minggu. Kalau nak lah. Saya dah bagikan terpulang kepada anda. Terpulang kepada anda. Mungkin kalau saya tak ada kat XM, mungkin ini something yang saya akan tekankan banyak. Bukan belajar trading. Ni betulkan kepala otak. Kalau saya nak buat program satu hari nanti, dulu saya letak 300. Kan? Keluar saya bagi balik. Kalau saya nak buat ni, saya letak 10,000 ke 20,000 ke, baru berbaloi masa aku. Kan? Baru orang bagi time kan. Kita pun letak 10,000 untuk tempoh sebulan. Baru puas hati. Tak kisahlah orang kata buat duit daripada kelas. Buatlah. Lepas tu kan bukan duit tu untuk ni. Duit tu untuk saya labur balik ke apa kan. Siapa tak nak duit dalam dunia? Kata Azim. Okey. Nombor 2 adalah tiap-tiap 2 minggu sekali. Buat dia untuk fortnight ataupun 2 minggu. Fortnight. 2 kali. Fortnightly.
Dan yang ketiga adalah buat dia secara bulanan. Maksudnya 3 bulan pertama, untuk 2 bulan pertama tu, yang bulan pertama anda buat tiap minggu. Bulan kedua, anda buat 2 minggu sekali, 2 minggu sekali. Lepas tu tiap bulan buat dia. Ini adalah bulanan. Tiap-tiap bulan, dan ini anda kekalkan. Bulanan. Ini adalah 3 untuk untuk yang kepercayaan ni. Tulis dia. Anda akan dapati kalau anda nak restart, anda nak start ataupun anda dah gagal, lepas tu nak start balik semua, mana tempat dia? Ni. Bang, saya nak belajar trade. Ni. Bang, saya nak belajar Redwave. Ni. Bang, apa itu position sizing model? Ni. Buat ini dahulu. Buat dia dalam masa 3 bulan tu, tekan. Buat dia. Anda akan dapati kaedah dan cara berfikir anda kepada dunia dagangan ni akan banyak bertukar daripada benda ni je. Bukannya cari, bang, euro US dollar naik ke turun. Entah. Kalau dia sampai tempat buy, saya buy lah. Dalam teknik yang itu, kalau dia kata sell, saya sell lah. Itu je. Weekly. Dia berat, Azim, tahu. Dia benda ni dia nak buat dia payah tau. Setan kacau. Jadi step pertama dia buat benda ni. I cannot stress enough how important it is. Prop trading, surf trading, or whatever trading that you are doing, kan? Asas kepada kepercayaan tak kena, anda buat apa pun tak dapat. Ni benda dia. Start daripada sini. Lepas nanti kita akan discuss besok pasal benda-benda ni. Yang kedua adalah ketahui duit anda nak berniaga ni. Kalau anda ajak siapa, orang ajak anda berniaga kan. Soalan anda adalah, berapa perlu duit? Tapi bila trading, ini aku ada. Apa boleh buat? Berapa boleh buat tu bergantung kepada risiko anda dan keupayaan sistem anda yang berubah-ubah kepada market. Faham tak? Sistem trading, market tengah trading, dia punya performance keluar alam. Sistem trading, market sideways, dia punya performance bawah alam jadinya. Jadi anda dan apa, dia bukannya kepada sistem tau. Teknik ni kalau letak 2000 dapat berapa? Saya selalu dapat soalan macam tu. Saya pun Allah. Dah ada standard jawapan saya dah cut and paste letakkan dalam notes. Jadi kalau ada orang tanya, pap saya hantar. Senang. Dia tak ada satu, ada tengok mana-mana pun dia akan letakkan past performance do not reflect future punya gain. ASB pun tak dapat nak kata bulan tahun depan kita bagi 7%, 8% kekal kan. Kita trader, teknik ni kalau depo 1000 dapat 2000 leng-leng. Kayangan kan, biasalah kayangan kan. Jadi, apa kita nak buat dengan modal? Dalam apa juga perniagaan, tentukan apa modal yang anda pakai. Maksudnya, duit tu apa makna dia kepada anda? Daripada makna duit tu kepada anda, dan anda boleh letakkan anda punya, ni makna equity tadi, toleransi risiko. Sebab kalau duit tu tadi anda jumpa 10,000 dalam beg hitam tepi jalan, tengah jalan-jalan, 10,000 jabatan kan. Skippers. Anda yang macam tu anda boleh ambil yang lebih besar. Kalau anda ada guna duit tu untuk bayar hutang pun tak ada. Contoh, tu anda boleh guna untuk yang lebih besar. Maksudnya risiko yang lebih besar. Kalau dia jumpa, dan anda juga menjangka pulangan yang lebih besar. Logik je. Kalau ini duit yang anda memang ada simpan setahun,
Saya ada $500 bang. Saya simpan bertahun-tahun. Setahun saya kerja dan lepas tolak apa semua kan. Adalah duit simpanan kalau sakit apa semua. Tapi ni ada $500 untuk saya nak trade. Duit yang tu tak sama dengan duit tepi bawah jambatan ke tepi jambatan? Tepi jambatan tadi. Tak sama. Sebab anda tak dapat nak ambil risiko yang besar kepada duit yang anda bekerja dan simpan, dan tujuan duit pun tak sama. Risk bukan kepada instrumen yang anda trade, kecuali memang instrumen tu fraud lah. Faham? Risiko adalah kepada penggunaan dan cara anda menggunakan equity dan makna equity tadi kepada anda. Faham tak benda ni? Jadi, yang pertama adalah jangka masa. Bila anda nak capai target anda? Sebab lagi cepat anda nak capai target anda, lagi risiko, lagi tinggi risiko yang anda ambil. Simple je. Lagi panjang tempoh dia, lagi rendah risiko dia. Simple je. Sebab anda boleh gandakan ataupun boleh grow dia perlahan-lahan dan anda tak akan ambil risiko yang besar. Risiko modal banyak kepada diri juga, nilai ataupun net worth anda. Sebabnya sekiranya anda ada active income yang tinggi, setiap bulan gaji banyak ataupun allowance banyak ataupun whatever banyak, dan anda punya liability ataupun pembayaran ataupun hutang anda tak banyak, dan anda ada net worth yang tinggi, tiap-tiap bulan growing. Jadi orang macam ni boleh ambil risiko yang lebih besar. Tapi kalau anda memang ngam-ngam je, kan, bulan-bulan ngam-ngam je, tengah bulan dah start tengok bank kan, RM15. Kalau keluar RM5 dapat tak? Kalau dah soalan-soalan macam tu keluar pada 18 ataupun 17 hari bulan, then anda tak dapat nak ambil risiko besar. Dia bukannya kepada instrumen lah, forex ni volatile lah, bitcoin, tak. Dia kena ada kaedah untuk anda mengurus. Sebab itu semua boleh diurus. Dia masalahnya yang tak reti mengurus tu. Ataupun yang saya baca baru-baru ni pasal copy trade. Itu lawak. Manager depo 1,000, follower ikut dan depo kecil dan melebur. Lepas tu follower pergi salahkan manager. Itu lawak. Sebab dia kena setkan dia punya percentage risk tu, tak disetkan. Okey, nombor 3. Objektif. Apa yang anda nak capai dengan modal yang anda letakkan tadi? Equity yang anda letakkan tadi. Letakkan yang jelas. Objektif kat sini, dia bukannya satu je tau. Dia kena ada 3 benda. Yang pertama di sudut objektif adalah anda punya pulangan. Anda letakkan certain jumlah macam ni, berapa pulangan yang masuk akal kepada dia? Letak kata kunci kat situ, masuk akal. Sebabnya ramainya letak pulangan tak berakal. Faham tak? 1,000 dapat berapa dalam setahun? Oh, dalam 3,000 bang, cukup. Itu 300% dek. Bagi saya, pulangan benda yang bertahun-tahun dapat banyak tu. Kan? Ada bang, ada 1,000% pun ada. Saya tahu saya kripto, ya. Kan? Kripto. Tapi masa dia drawdown, tak masuk pula dalam tu. Kan? Jangan cerita indah je. Cerita juga yang tak indah. Dua-dua tu kena balance. Pulangan. Yang kedua, risiko yang anda sanggup ambil terhadap equity anda. Total punya risk. Yang ketiga, timeline untuk capai anda punya objektif ni. Timeline. Pulangan, okey, saya nak dalam tempoh setahun, 5 tahun, 10 tahun. Letakkan dia secara perspektif yang jelas. Jangan, tak ada benda yang separa-separa, faham tak? Tak ada, aku nak buat 50% daripada modal ni dalam tempoh setahun. Okey. Risk, tak payahlah, stop loss. Kalau anda nak hilang 50%,
Anda nak buat 50%, anda sanggup hilang 100%. Orang Sarawak cakap kemaik tau, kotor. Formula dia at least lah, paling rendah lah, paling rendah. Paling tinggi adalah 21. Maksudnya, anda sanggup hilang 50%, pulangan kena 100%. Paling kurang. Paling kurang pulangan. Faham? Paling kurang. Okay, work on all this dalam anda punya portfolio, letakkan. Dan macam mana nak tengok benda-benda kepada sistem anda. Sebab itu nombor 4 kepada pengalaman, pemahaman anda kepada sistem yang anda guna pakai. Dan kepada instrumen yang anda masuk. Yang anda ni, kalau tanya chef pun tak tahu nama betul. Chef, bukan Chef Ramzi. Chef Wan, bukan. Chef, CHF. Apa nama penuh dia? Allah. Kejap bang, Google. Tiap hari tengok chat tu kot. Chef pun tak tahu nama kan. Payah. Kan? Minggu ni ada apa? FOMC. Apa itu FOMC? Entah. Aduh. Berapa tahun dah trade? 5 tahun. Saya tahu FOMC ni MC. Aduh. Berapa central bank? Kenapa kena perlu tahu? Saya trade purely technical kalau nak tahu. By now, anda semua dah nampak. Saya trade dari dulu. 5, 6 tahun, 7 tahun lepas saya dah bagi tahu. Some of you kat sini kan. You will be surprised at how technical I am. Ingat tak saya punya statement benda tu? 5, 6 tahun lepas. Orang ingat Zul fundamental. Tak. Mental jadinya kalau anda trade fundamental. Kejap naik, kejap turun. Tak. Saya dah bagi tahu benda ni 5, 6 tahun lepas. You will be surprised at how technical I am. Saya amat-amat technical dalam trading saya. Amat-amat technical. Tetapi, saya ambil tahu pasal fundamental. Penting tak? To me, penting. Sebab saya faham apa dan kenapa pergerakan ni boleh berlaku. Apa yang sedang menggerakkan pasaran. Tetapi struktur harga memberikan saya maklumat kepada perception pasaran, kepada data ataupun incoming news yang akan berlaku. Dan sekiranya ada benda berulang, I will ignore the news. Saya trade cuma kepada apa yang saya nampak dari sudut teknikal dengan risk reward yang berbaloi kepada prestasi sistem saya. Itu je. Ya. Sebab itu, dalam trading, understanding kepada apa yang anda buat dan instrumen yang anda masuk amat-amat penting. Baby Pip, bang, mana nak cari info ni? Baby Pip kan ada. Kat XM pun ada. Macam-macam ada. Video kita kat YouTube. Saya tengah siapkan saya tengah siapkan 6 jadi 1 je. 5 lagi suara dia bisu. Tak keluar. Dia keluar separuh, lepas tu hilang. Ada lagi, depan tak ada, belakang ada. 5 video saya macam tu. Kena rekod balik. Penat aku. 1 malam punya kerja. 1 je siap. Itu pun Assalamualaikum dia hilang. Mana betul? Assalamualaikum dia hilang. Okey. Jadi ini menentukan kepada toleransi risiko anda kepada equity modal anda. Buat benda-benda ni. Buat anda punya belanjawan tahunan. Kalau orang tanya, bang, saya ada $50 untuk nak trade. Apa nak trade? Saya akan bagi tahu orang tu macam mana tahu. Simpan duit kau. Simpan. Jadi nak tahu duit $50 tu duit apa? Memang duit tu kalau anak putus susu, duit tu perlu tak? Kalau perlu jangan trade. Jangan. So anda sedang trade duit yang anda tak mampu nak hilang. Itu benda pertama yang anda kena fikir. Dah tu bang, saya nak perlukan duit. Jangan trade. Jangan trade. Tolong gunakan duit ni untuk something else. Cari kerja, cari usaha lain. Saya takkan galakkan yang macam ni untuk nak trade. Sebab anda trading dalam keadaan terdesak. Saya dah lalu zaman-zaman tu. Saya faham dia punya tekanan dia. Lain.
Macam mana nak buat dia? Letakkan semua pendapatan yang anda dapat untuk setahun. Anda tak tahu, tengok rekod-rekod lama anda. Koperasi lah, berapa dividen bonus lah, apa semua tuliskan. Gaji lah, apa semua ni letakkan. Berapa tolak EPF, letakkan. Berapa tolak SOKSO, letakkan dalam ni. Perbelanjaan anda, mana duit, kumpulkan untuk setahun tu, berapa dia. Jangan fikir bulanan, itu orang bekerja. Jangan fikir bulanan. Bulanan, yes, of course ada pecahan bulanan dia, tapi add up. Add it up. Sebab tak tiap-tiap bulan anda bayar rotek kereta, faham tak? Tak tiap-tiap bulan kan. Lain lah, rotek ada bulan-bulan sekarang ni. Tak ada. Tak tiap-tiap bulan anda ada hari raya. Faham? Letakkan semua ni. Lepas tu, dapatkan berapa sebenarnya duit lebih yang anda ada. Duit lebih tadi, anda kena bahagikan dia juga kepada emergency. Duit emergency, kan? Dan juga duit lebih-lebih. Berapa emergency fund yang anda perlu? Sebab duit ni memang tak boleh sentuh. Ataupun memang tak ada sekarang ni. Kalau anak jatuh sakit, kita jatuh sakit, kita sole breadwinner contohnya. Kan? Kalau tiba-tiba apa jadi, something terjadi pada kita, apa jadi? Fikirkan benda ni. Jadi jangan letak semua duit forex kerja siang malam forex kerja forex muka dia macam tanda dolar. Siang malam jadi forex. Tak. Kalau sembang sikit euro. Apa euro? Seri macam Liverpool. Seri. Seri pun salah. Salah tak salah kan. Jadi ketahui sebenarnya berapa pendapatan lebihan anda. Tu baru anda tahu berapa sebenarnya anda nak letakkan. Dah anda ada semua ni, letakkan. Berapa perbelanjaan tahunan anda, try buat benda ni. Orang selalu cerita pasal financial freedom, kita tanya dia, apa financial freedom? Kalau aku trade, boleh buat 2,000 sebulan, aku dah financially free. Wait, setiap bulan untung ke? Saya orang yang sembang macam ni, saya direct dia bagi tahu. Kan? Setiap bulan ke untung? Ya bang, ya ke? Tak, setiap bulan ada untung. Bisnes apa bertahun-tahun tak ada. Mungkin ada, tapi ada yang tak cukup untuk dia dapat 2,000 sebulan ke apa ke dia punya belanjaan bulanan kan. Tak ada. Ada naik, ada turun. Ada naik, ada turun. Kan? Kedai mamak bawah tu, kat bawah rumah saya, waktu COVID-19, kesian dia tau. Kesian dia. Kan? Dulu pekerja dia ramai. Sekarang ni tinggal 5 orang je. Sekarang ni baru start naik balik kan. Ramai balik. Bising bawah tu. Okey, letakkan anda punya perbelanjaan tahunan tadi. Ingat tak yang ni tadi? Perbelanjaan tahunan. Dan berapa pasif ataupun yang anda tak perlu kerja, memang tahun-tahun dapat je. ASB lah, anda punya whatever lah kan. Yang anda dah ada. Some of kita ni dah ada tau. Anda letakkan kat sini. Jadi anda tahu, kan, tiap-tiap bulan ataupun tahun, anda kena bekerja untuk tampung benda ni kan. Itulah yang anda perlu slow-slow tutup gap dia. Baru cerita financial freedom. Ini cerita dia trading jadi financially free. Mana ada. Saya ramai yang cerita luar alam ni. Tiap-tiap bulan dia trade boleh dapat $1,000. $1,000, RM4,000. Financially free. Cukup bayar sewa, cukup bayar. Tiap-tiap bulan dapat banyak tu ke? Ada bulan yang kita banyak, ada bulan yang kita sikit, ada bulan rugi. Itu bisnes. Itu kenyataan yang kena keluarkan. Tak dapat cerita untung je. Tak ada. Kalau anda cerita untungnya, tolong minta kerja kat bank negara ke, kat mana ke, kat ni kan. Tolong ekonomi Malaysia ni. Selalu dengar sembang untung saja, tak pernah rugi lagi. Kita dengar pun takut. Mana ada, tak wujud. Kalau ada, tolong minta kat Kementerian Kewangan ke kan. Mana tahu boleh bantu ekonomi Malaysia
Setiap bulan tak payah kerja semua, kerajaan bagi duit, kan? Untung kita jadi rakyat Malaysia kan. Kalau ada lah, kalau ada. Tapi cerita sembang, setiap minggu untung. Mana ada? Tak ada. Anda ceritalah macam mana pun. Kecuali yang jenis whole kan, tak kena SL, dia whole. Apa keluar benda ni? Sekejap. Ada lagi dia keluar dia punya ni. Sekejap. Dex dah break ke? Sekejap Dex dah break. Sekejap. Tak break. Apa benda? Break. Dex dah break. Break high kat sini. Tak ada apa. Ni break high untuk wave 3. Tak ada apa. Siapa punya alert tu? Bang, dah 1 minit. Dah lebih time. Astaghfirullahalazim. Kita sambung lagi benda ni besok. Ingat pasal outro terus. Okay? Dan ingat apa yang kita sebut tadi mengenai anda punya kepercayaan dan anda punya modal. Esok kita akan sambung mengenai kepercayaan balik. Kita dive lebih lanjut. Labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. InsyaAllah kita jumpa lagi pada malam nanti jam 8 dan 9. Itu tak ada tukar. Jadi minggu ni start sesi saya pada jam 1. Jam 2. Jam 1 lah. Jam 2. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa malam nanti.